Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah tiba pada hadis-hadis yang berkenaan tentang talak, perceraian, li'an, ila dan juga khulu' dan sebagainya. Kita masih lagi pada bab yang kelima di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-mutallaqah, wanita yang telah diceraikan salasan dengan talak 3. Maksudnya wanita, ada kucing situ Cuba tengok, takut nanti dia buang air. Ya? Ada dekat tepi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf sebab kadang-kadang kucing ni dia suka buang air besar dekat tepi rumah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang wanita yang telah diceraikan dengan talak 3. La sukna, tidak ada tempat tinggal laha untuknya, wala nafkah, dan tidak ada nafkah. Tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. Maka apakah tajuk ini? Boleh lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga, Maka kata para ulama rahimahullahu taala, kata Imam Abu Hanifah, wanita yang kena cerai dengan talak 3, lahan nafkah, dia akan dapat nafkah dan dia akan dapat tempat tinggal. Ini pendapat pertama. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la nafaqah wala sukna, tidak ada nafkah dan tidak ada pada waktu itu tempat tinggal yang perlu disediakan. Berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik, lahas sukna, wanita yang kena cerai dengan talak 3 pada waktu itu akan dapat tempat tinggal, namun tidak akan dapat sebarang nafkah untuk diri dia. Riwayat 1163. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Jarirun an Mughirah an Syabi qala qalat Fatimah bint Qais, telah berkata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, talaqani, telah menceraikan aku suamiku sebelum dia berkahwin dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Maka dia berkata, suamiku telah menceraikanku dengan talak 3 pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sukna, tidak ada tempat tinggal untuk kamu, wala nafaqah, dan tidak ada nafkah untuk kamu. Kemudian lupa lihat kepada Syaikha pada baris yang pertama, kata para ulama, ini adalah untuk wanita yang kena cerai dengan talak 3, ghairal hamilah, yang pada waktu itu dia tidak hamil. Adapun kalaulah wanita itu hamil, maka sebahagian para ulama kesemua para ulama menyebut dia akan mendapat tempat tinggal dan nafkah secara ittifaq. Maka ini adalah yang ada pada Syaikha. Maka berkata Mughirah, fadzakartuhu, aku telah menceritakan riwayat Fatimah binti Qais kepada Ibrahim. Maka beliau telah berkata, Abdullah bin Umar telah berkata, la nada'u, kami tidak akan meninggalkan beramal dengan Al-Quran wa sunnat nabiyina, dan beramal dengan sunnah Nabi SAW hanya kerana ucapan seorang wanita, la nadri, yang kami tidak tahu, ahafizat, adakah dia benar-benar ingat, am nasiat, ataupun pada waktu itu kami telah lupa. Maka apakah maksud daripada ungkapan Abdullah bin Umar, kami tak akan meninggalkan kitab Allah? Itulah ayat yang ada pada Sahara, pada baris yang paling akhir, yang mana firman Allah, askinuhun, Allah suruh untuk bagi tempat tinggal kepada mereka. Maka sebab itu di sini ada dalil adanya tempat tinggal untuk wanita yang telah diceraikan, hatta diceraikan dengan talak 3. Maka pada waktu itu firman Allah, askinuhunna,
berikan tempat tinggal kepada mereka min haitsu, di mana sakantum kamu tinggal. Maka pada waktu itu diperintahkan untuk memberi tempat tinggal. Lalu daripada sini menjadi dalil wajib pada waktu itu untuk diberikan sukna, diberikan tempat tinggal. Jom kita lihat muka surat seterusnya. Maka adalah Umar bin Khattab yaj'alulaha, akan menetapkan untuk wanita yang kena cerai dengan talak 3 pada waktu itu tempat tinggal dan nafkah. Riwayat 1164. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaimun qala hadatsana Husainun wa Ismail wa Mujalid qala Hushaimun wa hadatsana Daud aidan an Sya'bi qala dakhaltu ala Fatimah, aku telah masuk bertemu dengan Fatimah, kata Sya'bi, yang merupakan anak perempuan kepada Qais radhiyallahu anha. Fasa'altuha, lalu aku telah bertanya kepadanya dengan keputusan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan beliau. Faqalat, maka beliau berkata, talaqaha zawjuha, telah menceraikan aku suamiku, albattah, cerai yang pada waktu itu cerai albattah, iaitu dalam riwayat yang lain disebutkan dengan talak 3. Fakhasamathu, maka Fatimah binti Qais telah membawa suami dia untuk membawa suaminya ke hadapan Nabi SAW berkenaan tentang sukna, tempat tinggal, wan nafaqah, dan juga pada waktu itu nafkah. Falam yaj'al laha, maka dalam riwayat disebutkan Nabi tidak memutuskan, tidak menetapkan untuknya adanya sukna dan tidak pula adanya nafkah. Dan dalam hadis ini dan di dalam riwayat Daud ada penambahan, qalat, Nabi bersabda, wa amarani, dan Nabi telah memerintahkan aku untuk melalui iddah, menghabiskan iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan ianya adalah pandangan sebahagian daripada ahli ilmu, antara mereka pandangan Hasanul Basri, Atha bin Abi Rabah, Sya'bi, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Mereka berkata, laisa lil mutallaqah, untuk wanita yang telah diceraikan tidak ada tempat tinggal dan tidak pula ada nafkah. Tidak ada nafkah. Idza lam yamlik, apabila perceraian itu suami tidak memiliki ar-ruj'ah, untuk mengambil semula isterinya. Kalaulah talak raj'i, maka suami kena tanggung nafkah dan tempat tinggal mengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Berkata Imam Tirmizi dan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi, antara mereka Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, mereka berkata, innal mutallaqah, sesungguhnya wanita yang telah diceraikan dengan talak 3, lahas sukna, akan ada tempat tinggal, wan nafkah, dan ada juga nafkah. Dan ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah seperti Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Muka surat 587. Dan telah berkata sebahagian daripada ahli ilmu, lahas sukna, untuk wanita yang telah diceraikan dengan talak 3, mereka akan mendapat tempat tinggal, wala nafkah, tapi tidak akan mendapat sebarang nafkah. Dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas, Lais bin Sa'ad dan juga Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, innama ja'alna, hanya senya kami telah menetapkan untuknya tempat tinggal kerana dalil daripada kitabullah Al-Quran, firman Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah kamu mengeluarkan isteri-isteri yang kamu telah ceraikan daripada rumah mereka, wala yakhrujna, dan janganlah wanita yang telah diceraikan itu keluar tinggalkan pada waktu itu rumah tersebut, illa, kecuali wanita-wanita tersebut melakukan perbuatan yang jelas keji, bifahishatin mubayyinah. Qalu, para ulama berkata, apakah contoh pada waktu itu perbuatan yang keji yang boleh dilakukan oleh wanita yang kena cerai? Contohnya adalah al-baza'u. Al-baza'u an tabzu'a ala ahliha. Contohnya berkata kasar, berkata tidak elok kepada keluarga dan suaminya. Wa'talla, dan telah menjadikan dalil para ulama kisah Fatimah binti Qais, yang mana kenapa Nabi kata dia tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal dan tidak ada makan. Kata para ulama menafsirkan, lam yaj'al lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak menjadikan untuknya tempat tinggal, lima kanat, kerana beliau adalah seorang wanita tabzu, yang pada waktu itu bercakap sehingga menyakiti hati bekas suami. Maka pada waktu itu maksud al-baza' pun termasuk dengan
bifahishatin mubayyinah, dan bifahishatin mubayyinah tidak layak untuk mendapat sukna. Jelas ke jelas ni? Bagaimana para ulama mengeluarkan dalil gabungan daripada Al-Quran dan hadis. Berkata Imam Syafi'i, sementara pula kenapa tak ada nafkah? Kerana jelas itu adalah hadis Nabi SAW dalam kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Bab yang ke-6, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan la talaqa, tidak ada talak sebelum bernikah. Sebelum bernikah, kalaulah contoh ada seorang ni lelaki, kalaulah wanita ni aku ceraikan dia 3 kali, tapi wanita ni bukan isteri, tah mana-mana orang ajnabi, maka dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama, nikah talak sebelum bernikah tak ada apa-apa. Sebab itu namun Imam Abu Hanifah kata berbeza. Hayati ya. Lihat kepada Arafah. Maka bab majaa la talaq qabla nikah, tidak ada talak sebelum daripada bernikah. Kata para ulama, mazhab Imam Abu Hanifah adalah apabila talak itu dinisbahkan, digabungkan dengan sesuatu yang melambangkan kepada hak milik ataupun sebab yang boleh membawa kepada hak milik, maka pada waktu itu talak tersebut akan diterima dan akan jatuhlah talak setelah daripada berkahwin ataupun kalau dalam istilah sebelum ini menjadi tuan kepada wanita tersebut, menjadi tuan, menjadi suami kepada wanita tersebut. Wa khalifuna sairul a'immah, kata para ulama Imam Abu Hanifah, semua para ulama pada waktu itu berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata boleh untuk mentalakkan sebelum daripada bernikah dan ada syarat-syarat dia, tapi para ulama yang lain kata tidak boleh. Tidak boleh dan tidak kira talak sebelum daripada bernikah. Sebab orang luar, orang ajnabi, pada waktu itu siapa tiba-tiba kita kata begitu, maka pada waktu itu tidak diambil kira. Kena kahwin dulu, barulah pada waktu itu kira dengan talak yang pada waktu itu ada. Riwayat yang ke-1165. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani in qala hadatsana Husaym bin qala hadatsana Amirun al-Ahwal an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadhra, tidak ada nazar untuk anak Adam pada perkara yang dia tidak memiliki. Dia tidak memiliki perkara tersebut, kenapa pada waktu itu dia nak bernazar? Wala itqa, dan tidak dikira sah pembebasan pada hamba yang dia tidak miliki. Hamba orang, tak hamba sesiapa, dia kata aku merdekakan engkau, tapi itu bukan hamba dia, maka tak dikira pada waktu itu. Dan yang ketiga, wala talaqa, dan tiada sebarang talak lahu di antaranya fima untuknya, untuk suami pada perkara yang pada waktu itu dia tidak miliki. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Muaz, Jabir, Abdullah bin Abbas, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Amr adalah hadis yang hasan sahih, dan ini adalah riwayat yang lebih baik yang telah diriwayatkan dalam tajuk ini. Dan ini juga adalah pandangan majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka. Ruya, telah diriwayatkan perkara tersebut daripada Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah dan Sa'id bin Musayyab dan Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair dan Ali bin Husain dan Syurai serta Jabir bin Zaid dan lebih daripada seorang daripada kalangan fuqaha ilmu daripada kalangan tabi'in. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i bahawa sebelum perkahwinan tidak diambil kira sebarang talak yang diucapkan untuk wanita tersebut. Waruya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya beliau berkata fil mansubah, berkenaan tentang mansubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah pada waktu itu yang dimaksudkan dengan al-mansubah? Ada setengah riwayat menyebut pada waktu itu al-asah dengan mansubah dengan sin. Maka apakah maksud mansubah? Pada waktu itu mengikatkan talak kepada negeri yang Arafah, pada baris yang terakhir, mengikat talak pada negeri yang tertentu, kabilah yang tertentu, bukan secara umum. Maka pada waktu itu contoh berkata, kalaulah perempuan ini isteri aku, dan kalaulah pada waktu itu dia daripada negeri sekian-sekian, ataupun kalau dia pergi ke negeri sekian-sekian jatuh talak, maka tak ada apa-apa. Dalam sebahagian para ulama menyebut pada waktu itu dikira sebagai talak. Itu al-mansubah. Ada setengah menyebut dengan sin al-mansubah.
annahu qala fil mansubah, wanita yang dinisbatkan perbuatannya dengan sesuatu, innaha tutlaq, maka innaha tatluk, maka pada waktu itu jatuh talak. Dan diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhi Sya'bi dan selain daripada mereka daripada kalangan ahli ilmu, mereka berkata idza waqata, apabila ditetapkan waktu, nuzila, maka yang akan ditentukan seperti mana yang telah ditetapkan. Apa maksud nuzila? Ay qubila, maka diterima. Dan ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas. Mereka berkata idza samma, apabila seseorang itu menamakan seorang perempuan bi'ainiha, pada waktu itu dengan jelas, disebut nama penuh perempuan tersebut, aw waqata, ataupun dia telah menetapkan waktu dengan ketetapan waktu yang jelas, ataupun dia berkata in tazawwajtu, kalaulah aku bernikah pada waktu itu min qurati kaza, ini contoh al-mansubah, dengan perempuan daripada negeri tertentu, fa innahu, maka sesungguhnya in tazawwaja, bila dia bernikah sahaja, fa innaha tatluk, maka wanita tadi akan jatuh talak. Kalau dia kata kalaulah aku bernikah dengan orang daripada negeri sekian, dia bernikah aja, jatuh talak. Kalaulah dia berkata kalaulah aku bernikah pada waktu sekian, dia menikah pada waktu tu sahaja, jatuh talak. Kalaulah disebut kalaulah aku bernikah dengan perempuan sekian-sekian, bernikah sahaja, jatuh talak. Jelas ke jelas? Okey. Fa innahu in tazawwaja fa innaha tatluk, wa amma, adapun Abdullah bin Mubarak fashaddada, maka dia telah lebih keras dalam isu pada bab ini, dan dia berkata in fa'ala la aqulu hiya haram, kalaulah ada orang yang buat macam ni, maka pada waktu itu ianya adalah perbuatan yang berdosa dan haram. Wa dzukira, dan telah diriwayatkan, disebutkan daripada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya beliau telah ditanya tentang seseorang yang telah bersumpah berkenaan tentang perceraian, alla yatazawwaj, bahawa dia tidak akan bernikah. Thumma badalahu, kemudian pada waktu itu jelaslah untuk dia bernikah. Hal lahu rukhsah, adakah ada kelonggaran untuknya mengambil pendapat yang lain, contohnya pendapat Imam Syafi'i, contohnya dia Hanafi. Pada waktu tu pandangan dia, apa jua sumpah yang dia telah buat sebelum daripada bernikah diambil kira, ataupun talak tersebut diambil kira. Tapi kemudian dia nak ubah, nak ambil pandangan mazhab yang lain yang ada keringanan dan kelonggaran. Mereka berkata Abdullah bin Mubarak, in kana yara hadzal qaula haqqan, kalaulah dia perbandingan bahawa pandangan tersebut adalah benar daripada sebelum dia melakukan perkara ini, ataupun pada waktu itu perkara tersebut, maka pada waktu itu boleh untuk diambil pandangan tersebut. Contoh, pada waktu itu dia kata kalaulah aku bernikah dengan orang daripada Selangor, maka pada waktu itu jatuh talak bila aku bernikah. Dan pada waktu itu dia cakap begitu kerana dia tak suka. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan orang yang daripada Selangor, maka boleh tak dia nak tukar dia punya kepercayaan dia punya pegangan dia kepada pendapat yang kata tak jatuh talak? Maka kata Abdullah bin Mubarak, kalaulah sebelum dia ucapkan itu memang dia dah percaya boleh, maka boleh. Kalaulah tidak, maka pada waktu itu jatuh talak. Jelas ke jelas? Fa amma man lam yarda, adapun orang yang daripada awal tidak bersetuju dengan pendapat seperti itu, falamma betulia, maka apabila dia telah diuji, ahabba ay ya'khudha biqaulihim fala ara lahu dhalik, kata Abdullah bin Mubarak, dia tak boleh sesuka hati memindah-mindah pandangan begitu. Berkata Imam Ahmad, in tazawwaja, dan apabila pada waktu itu dia bernikah, la amuruhu, aku tidak akan menyuruhnya untuk berpisah dengan isterinya. Berkata Ishaq, ana ujizu, aku pada waktu itu mengizinkan dia untuk meneruskan pernikahan pada wanita yang telah dinisbahkan berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, wa in tazawwajaha la aqulu, dan kalaulah dia bernikah juga dengan wanita tersebut, maka aku tidak berkata ianya adalah haram wanita tersebut kepadanya. Seolah-olah Imam Ishaq bin Rahwayh pada waktu itu telah meluaskan dan memberikan kelonggaran pada selain daripada mansubah. Selain daripada mansubah, Imam Ishaq telah memberikan kelonggaran. Bab yang ketujuh, bahawa talak untuk hamba perempuan hanya dua. Untuk orang merdeka 3, hamba perempuan hanya 2.
wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya an-Nasaburi qala hadatsana Abu Asim an Ibn Jurayj qala hadatsana Mudhahir bin Aslam qala hadatsani Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda talaqul amati talak untuk seorang hamba perempuan tatliqatan hanya 2 talak wa iddatuha dan haid untuk seorang hamba perempuan dan iddah untuk seorang hamba perempuan pada waktu itu adalah haidatan, pada waktu itu adalah dua haid. Imam Syafi'i berkata pada waktu itu iddahnya adalah 2 kali bersuci. Okey, jom kita lihat. Berkata Muhammad bin Yahya wa haddatsana Abu Asim dan telah meriwayatkan kepada kami Abu Asim dan telah meriwayatkan kepada kami Mudhahir, riwayat yang lebih kurang sama. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar. Hadis Aisyah adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada periwayatan Mudhahir bin Aslam. Dan Mudhahir tidak diketahui untuknya fil ilmi, di dalam bidang keilmuan, kecuali hanya 1 hadis ini sahaja, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Dan inilah juga pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuwayh rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-8, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fiman berkenaan tentang seseorang yuhaddithu nafsahu, pada waktu itu terdetik dalam hatinya yang dia nak menceraikan isterinya. Adakah dengan terdetik tadi pada waktu itu diambil kira? Maka apakah jawapan dia? Lihat riwayat 1167. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tajawazallahu li ummati, Allah telah memaafkan untuk umatku ma huddisat, apa yang terdetik dengannya di hati-hati mereka, selagi mana tidak dilafazkan dengannya ataupun dilakukan dengan perbuatan padanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maksudnya kalaulah terdetik nak ceraikan pasangan, selagi mana tak lafazkan, tak zahirkan, maka pada waktu itu tidak ada apa-apa. Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka berpandangan anna rajula, seorang lelaki, apabila terlintas dan terdetik di hati untuk menceraikan isteri, lam yakun syai'a, tidak menjadi apa-apa sehinggalah dia bercakap tentangnya. Jelas ke jelas? Kenapa Tia? Nah. Bab yang ke-9, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang talak pada waktu itu akan jatuh fil jiddi wal hazal, sama ada dengan bersungguh-sungguh ataupun bergurau. Talak tetap jatuh. Ada orang ingat kalaulah pada waktu itu dia main-main tak jatuh, waktu main-main pun jatuh. Al-jid maksudnya bersungguh-sungguh, al-hazal bergurau senda, maka pada apa pun keadaan talak akan jatuh apabila dilafazkan. Sebab itu berhati-hati apabila nak menuturkan sesuatu. Riwayat 1168. Wa bi ilai qala sana Qutaibah qala sana Hatim bin Ismail an Abdurrahman bin Adrak Madini an Atha an ibn Mahak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun, ada 3 perkara, jidduhunna, bersungguh-sungguhnya pun adalah bersungguh-sungguh, wa hazluhunna, bermain-main dia pun dikira sebagai bersungguh-sungguh." Maksudnya pada situasi apapun ianya pada waktu itu akan berlaku. Yang pertama nikah, yang kedua talak, dan yang ketiga adalah rujuk. Dan dalam sebahagian riwayat menyebut pada waktu itu adalah i'taq, pada waktu itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada waktu itu adalah memerdekakan hamba. Kenapa hati ya? Sini nak habis. Sikit lagi nak habis dah ni. Okey. Nak buat apa? Nak baca hadis? Jom baca hadis. Okey. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain daripada mereka. Dan Abdurrahman, beliau adalah Abdurrahman bin Habib bin Adra, dan Ibnu Mahak di sisi beliau, di sisi Imam Tirmizi, nama penuhnya adalah Yusuf bin Mahak rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-10 berkenaan tentang tebus talak.
Babu ma jaa fil khulu', apakah maksud khulu'? Pada waktu itu adalah tebus talak. Lihat kepada Sahara yang mana pada 5 baris daripada bawah. Maka apakah contoh-contoh yang lain? Al-itaq, memerdekakan, al-yamin, bersumpah, dan juga perkara-perkara yang lain. Okey, kenapa? Ni mic tak boleh, mic ni tak boleh. Nanti makcik-makcik tu tak dengar. Nanti makcik-makcik tu cubit nanti. Okey. Allahumma salli sana. Tu, Atiyah kat tengah live tu. Dah, cukup pergi main dengan kakak, boleh? Tak nak? Okey, jangan buat bising. Lagi 2 minit. Okey, insya-Allah. Gariskan kepada khulu', 3 baris daripada bawah. 5 baris daripada bawah Arafah dah garis ke? Okey, 3 baris daripada bawah. Maka di sini disebutkan bahawa di sisi Imam Syafi'i khulu' itu adalah wal masyhur annahu talaq. Ianya adalah dikira sebagai perceraian. Dan ianya juga adalah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jom kita lihat riwayat 1169. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan. Lalu apakah khulu'? Maksudnya adalah tebus talak. Maka wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Fadl bin Musa an Sufyan qala hadatsana Muhammad bin Abdul Rahman wa huwa maula ali Talha an Sulaiman bin Yasar an Rubai' binti Muawis ibni Afra radhiyallahu anha annaha tala'an, sesungguhnya beliau telah menebus talak daripada suaminya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya, ataupun pada waktu itu beliau telah diperintahkan untuk menjalani iddah, untuk tempoh satu haid. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada apakah maksud bihaidah. Gariskan dulu, nanti kejap lagi kita akan lihat apakah maksud haidah. Okey, ataupun kita baca terus, apakah yang dimaksudkan dengan haidah? Adakah iddah pada waktu tu boleh hanya satu haid je? Jom kita lihat kepada Sahara, pada Arafah, pada baris yang terakhir. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna fil hadithi haidah. Ambil dia. Sesungguhnya dalam hadis ini datang dengan perkataan haidah. Tu ada makanan, bagi dia makanan. Bagi dia biskut. Atiyah ni pada waktu tu dia kalah dengan makanan je. Makanan dia pada waktu tu dia dah pergi dah. Okey, nak makan, bagi dia makan. Bagi dia biskut cah. Okey. Maka lalu adakah iddah orang yang buat tebus talak khulu' hanya satu haid? Maka padahal itu bukan iddah di sisi majoriti para ulama. Maka gariskan di situ. Inna fil hadis, kata para ulama, sesungguhnya dalam hadis ini adanya perkataan haidah, satu haid. Apakah maksud haidah? Adakah satu haid? Kata para ulama, wa hadza ismun wa hadza ismu jinsin. Sebenarnya haidah adalah kata nama jins yang pada waktu itu datang meliputi banyak dan sedikit. Haidah dia bukan maksud satu, tapi pada waktu itu ianya merangkumi banyak dan sedikit. Dia adalah kata nama jins. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, wa muraduhu, maka maksud daripada itu adalah ay yakunal iddah, bahawa perkiraan iddah adalah dengan haid, bukannya pada waktu itu mengikut perkiraan bulan. Fala yadullu, maka haidah bukanlah menunjuk kepada satu haid, tak. Tapi pada waktu itu iddah dikira dengan menggunakan haid, bukan menggunakan perkiraan bulan. So ada orang sangka, oh khulu' ni bukan talak, maka dia punya iddah guna bulan. Maka sebenarnya tidak. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, berkata Imam Tirmizi, hadis Rubai' binti Muawis as-sahihu, yang sahih bahawa sesungguhnya beliau telah diperintahkan untuk menjalani iddah dalam bentuk haid. Riwayat 1170, wa bi ilaihi qala sana Muhammad bin Abdul Rahim al-Baghdadi qala hadatsana Ali bin Bahr qala hadatsana Hisham bin Yusuf an Ma'mar an Amr bin Muslim an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan, sesungguhnya isteri kepada Thabit bin Qais, ikhtala'at, telah menebus talak daripada suaminya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan wanita ini untuk menjalani iddah dalam perkiraan haid.
Hadis ini lalu haidah bukan satu tetapi mengikut perkiraan haid. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang iddahnya wanita yang telah menebus talaknya ataupun melakukan khulu'. Maka majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka berkata, inna iddatal mukhtani'ah, iddah wanita yang telah menebus talak khulu' adalah sama seperti iddah wanita yang telah diceraikan. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Berkata sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka, iddah untuk wanita yang telah diceraikan haidah pada waktu itu hanya satu haid. Qala, berkata Ishaq, wa in dhahaba dhahibun ila hadha, kalaulah ada yang menganggap pandangan ini betul, maka ianya juga adalah pandangan yang kuat. Bab ma jaa fil mukhtali'at, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang wanita yang melakukan khulu' tanpa sebab. Apakah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka? Kita sambung nanti kemudian insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.